One. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina wa habibina Muhammadin as-sadiqil amin. Wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا ولا تجعله وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah belajar sebelum ini bagaimana berlakunya Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, berjanjian Aqabah yang kedua. Juga kita sudah mendengar kisah Islam Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa Sayyidina Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu, yang mana mereka ini adalah pemimpin golongan Al-Ansar di Al-Madinah. Dan selepas mereka masuk Islam, satu kampung atau kabilah mereka semua masuk Islam, lelaki dan perempuan, besar dan kecil, di satu hari. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW hantar Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mengajar para Al-Ansar di Al-Madinah agama Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran, juga menjadi imam dalam solat. Ketika mereka berjanji dengan Nabi SAW, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, yang kedua, Bai'ah atau janjian Aqabah yang kedua, mereka janji Rasulullah SAW juga akan bertemu lagi di musim haji pada tahun depan yang akan datang. Lalu 1 tahun habis. Masuk musim haji, sekarang golongan Al-Ansar mereka mula bergerak daripada Al-Madinah kepada Makkah untuk menunaikan ibadah haji seperti biasa setiap tahun, seperti perbuatan mereka setiap tahun. Dan mereka keluar dari Madinah bercampur sama-sama. Mereka semua ahli Madinah gerak sama-sama, satu kumpulan ramai, bercampur Islam dan bukan Islam. Cuma di waktu itu orang Islam masih mensembunyikan diri mereka. Mereka tidak menzahirkan 100% agama Islam. Ketika itu, di waktu itu, sudah wajib salat 5 fardu. Dan Nabi SAW dengan sahabat, orang Islam di waktu itu sebelum hijrah, mereka salat 5 fardu menghadap kepada qiblat, iaitu Baitul Maqdis, Palestin. Mereka belum lagi dapat hukum ubah atau tukarkan qiblat kepada Al-Kaabah. Bermulaan solat di dalam Islam, Nabi dan sahabat mereka solat kepada Baitul Maqdis.
Di tengah jalan, ketika mereka musafir dari Madinah kepada Makkah, ada seorang lelaki, dia orang yang besar daripada golongan Al-Ansar. Namanya Al-Bara' bin Ma'rur. Dia seorang pemimpin dan ketua di golongan Al-Ansar. Di tengah jalan ketika masuknya waktu salah, dia tiba-tiba ada pendapatnya sendiri. Dia kata, hati saya tak tenanglah nak terbaling kepada Al-Kaabah. Sebab kalau mereka menghadap kepada Baitul Maqdis, maka Al-Kaabah akan jadi belakang mereka. Jadi dia kata, saya nak salat kepada Kaabah lah. Sebab Kaabah ni rumah Allah yang hebat. Sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair, mereka kata, tapi Rasulullah ajar kita salat kepada Baitul Maqdis. Belum lagi tukar hukumnya. Jadi kita ikutlah Rasulullah saja. Tapi Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu an, dia tidak bersetuju dengan salat kepada Baitul Maqdis. Dia kata, saya nak salat kepada Al-Kaabah. Dia pun rasa perkara tu macam tak dosa lah. Dia rasa itu ijtihad, itu usaha pendapat dia. Lepas sampai kepada Makkah, mereka Al-Bara' ini dia macam tiba-tiba rasa, dia sendiri rasa tak tenang hatinya. Sebab apa? Sebab orang Islam semua salat kepada Baitul Maqdis, dia sahaja yang salat kepada Al-Kaabah. Dia rasa, dia sendiri rasa dia salah. Sebab apa? Sebab dia lawan jemaah semua. Maka dia kata kepada Ka'ab bin Malik, dia datang dengan Ka'ab bin Malik, kawan dia. Dia kata, wahai saudara. Dia kata, ya, wahai Al-Bara', kenapa? Sebab Al-Bara' ini tua. Ka'ab ini masih muda. Dia kata, bawa saya jumpa Rasulullah. Al-Bara' ini dah masuk Islam, tapi dia belum lagi jumpa Rasulullah. Sebab seperti mana kita dah tahu di janjian Aqabah yang kedua, ramai golongan Al-Ansar masuk Islam oleh dakwah Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair. Jadi ramai orang yang belum lagi kenal Rasulullah, belum lagi jumpa Rasulullah, tapi mereka dah Islam dan iman mereka tinggi, kuat. Al-Bara' ini dia kata, bawalah saya jumpa Rasulullah. Hati saya tak tenang sebab orang Islam semua salat kepada Baitul Maqdis, saya salat kepada Al-Kaabah. Jadi saya macam lawanlah jemaah semua. Jadi Al-Bara' dengan Ka'ab, mereka keluar dari tempat mereka tinggal di Makkah. Mereka cari mana Rasulullah. Sebab mereka tu pun tak kenal Rasulullah. Maka mereka jumpa seorang lelaki. Mereka kata, wahai saudara, boleh ke tunjuk kita mana Rasulullah? Dia kata, kamu ni kenal dia tak? Mereka kata, tak, kita tak kenal. Kalau mereka jumpa Rasulullah di mana-mana, mereka takkan kenal, takkan tahu ini Rasulullah. Kemudian dia tanya, kamu kenal bacinya Al-Abbas? Al-Bara' dan Ka'ab, mereka kata, kenal. Al-Abbas ini memang orang businessman lah. Dia orang yang ada perniagaan, ada bisnes. Dia selalu datang Madinah, jual barang, ambil barang. Jadi kita kenal lah. Dia kata, okey, baik. Pergilah kepada masjid sana, Al-Masjidil Haram di Makkah. Kalau jumpa Al-Abbas, dia adalah lelaki yang sebelahnya. Itu Rasulullah. Dia lelaki yang duduk sebelah Al-Abbas. Mereka kata, baik. Senang kalau macam tu. Di waktu tu Rasulullah dengan Al-Abbas duduk. Lepas mereka datang kepada Rasulullah dan Al-Abbas, Al-Abbas baca Rasulullah. Rasulullah tanya Al-Abbas. Dia kata, hal ta'rifu hadaini ar-rajulain ya Abul Fadl? Adakah kamu mengenal dua lelaki ni yang datang kepada kita? Yang berdiri sekarang depan kita nak jumpa? Al-Abbas baca Rasulullah jawab, ya, saya kenal dua-dua ini. Yang pertama ni Al-Bara' bin Ma'rur. Dia sayyidu qawmih. Dia adalah ketua kabilahnya.
Yani orang pemimpin dalam kabilahnya. Wahada, dan ini yang kedua, namanya Ka'ab bin Malik. Ketika Al-Abbas kenalkan Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah, dia kata Ka'ab bin Malik dari Al-Ansar, dari Madinah. Nabi SAW terus bersabda, Asyair. Oh, Ka'ab bin Malik ini bin syair. Yani yang bandai tulis syair. Dia asyair. Ka'ab bin Malik, dia kalau riwayat hadis ini nanti selepas pun hijrah, lepas dah berapa tahun, dia kata, aku tak boleh lupa ketika kali pertama jumpa Rasulullah, dia dah kenal saya sebelum jumpa. Yakni dia pernah dengar syair yang dari saya, dan yakni dia, nama saya dah sampai kepadanya. Jadi dia dah kenal saya sebelum saya jumpa dia. Dia rasa bangga dengan itu, rasa terharu. Yang Rasulullah SAW tunjuk yang dia kenal dia kerana dia macam famous kerana syairnya. Ini juga akhlak Rasulullah SAW. Kalau orang yang famous, orang yang masyhur, orang yang ada nama, kita kalau jumpa dia, tak baik kita buat tak kenal. Tak baik kita rendahkan dia. Kita buat macam tak kisah dengan tak. Kita kata, oh ini orang yang famous itu, yang masyhur. Oh ini orang yang alim. Ini orang yang yakni sebutlah apa kerja dia, apa kelebihan dia itu ambil hati dia dan gembirakan dia. Faqala lahu al-Bara' bin Ma'rur. Waktu tu al-Bara' bin Ma'rur ini yang dia lawan sahabat semua, lawan orang Islam, dia salat kepada Al-Kaabah. Waktu salat, dia terus ceritalah kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya buat macam ni, macam mana? Yakni bagaimana pandangan dan pendapat Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dengan Al-Bara', "Qad kunta ala qiblatin law sabarta 'alaiha." Kamu yakni kalau kamu boleh sabar, kamu juga ikut qiblat. Yani Baitul Maqdis, Palestin itu Baitul Maqdis, itu qiblat juga. Kalau kamu boleh sabar, yani kalau boleh, yani lagi afdal kalau kamu tak lawan orang Islam yang lain, kamu ikutlah Baitul Maqdis, itu yang lebih baik. Maka di waktu itu Al-Bara' terus dia tukar. Waktu salat dia dah tak menghadap kepada Al-Kaabah, bahkan dia hadap kepada Baitul Maqdis. Dan ini semua sebelum hukum tukar. Sebab nanti selepas Rasulullah hijrah, hukum akan tukar. Tidak menghadap kepada Baitul Maqdis, tukar kepada qiblah Al-Kaabah. Qiblah orang Islam waktu salat akan menjadi Al-Kaabah. Taib. Sekarang golongan Al-Ansar, mereka sudah sampai kepada Makkah. Dan jumlah mereka yang sudah janji kepada Rasulullah akan bertemu dan masuk Islam dan buat perjanjian yang ketiga dengan Rasulullah, jumlah mereka 70 lebih. 73 lelaki dan 2 perempuan. 73 lelaki, 2 perempuan. Rancangan mereka ini akan jumpa Rasulullah di tempat yang namanya Al-Aqabah, iaitu dekat daripada Mina. Dia keluar daripada kawasan Mina di sana, jauh sikit daripada tempat orang haji duduk, yang di zaman dululah. Rasulullah SAW janji mereka di tengah malam. Yani sebab kalau mereka berkumpul ramai-ramai macam ni, semua orang akan perasan dan akan jadi masalah besar di Makkah. Jadi Rasulullah suruh mereka datang di tengah malam, kita akan jumpa di waktu macam ni. Mereka dah rancang semua. Dan Rasulullah SAW suruh mereka jangan kejutkan siapa-siapa yang tidur, yakni keluar dengan belahan-belahan dari khaimah kamu. Yakni lepas maghrib, lepas isya, semua tidurlah dengan golongan Al-Ansar yang lain. Sebab mereka kan campur. Ada musyrikin juga, ada orang kafir juga. Kalau orang kafir berasan, mereka sendiri akan cerita kepada ahli Makkah apa yang mereka rancang ini. Jadi mereka tidur sekali dengan kaum mereka, dengan kabilah mereka, di tempat haji di sana. Selepas lalu 1/3 dari malam, yakni macam pukul 12 malam macam tu, mereka
keluar daripada khaimah mereka belahan-belahan. Setiap satu keluar belahan-belahan. Mereka keluar satu-satu, bukan ramai-ramai. Mereka pergi kepada Al-Aqabah. Rasulullah datang dengan ba'cinya Al-Abbas, juga Abu Bakar dan Ali. Mula-mula Rasulullah datang kepada timba Al-Aqabah, tapi tengok mereka belum lagi sampai semua. Jadi Rasulullah bulan, sebab dia tak nak orang perhatikan kepada dia. Rasulullah bulan kepada rumahnya. Dia tunggu sikit sehingga malam dah, macam setengah malam macam tu, datang Rasulullah SAW lagi kepada Al-Aqabah. Rasulullah duduk, sebelahnya Al-Abbas. Dan Rasulullah SAW suruh Ali di satu tempat dan Abu Bakar di satu tempat khas untuk tengok ada orang perhatikan, ada orang datang ke, ada siapa-siapa yang intailah kami, macam tu. Jadi mereka jagalah. Mereka jaga majlis atau majlis khas itu yang akan Al-Ansar akan berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka bergerak kepada Al-Aqabah, Ka'ab bin Malik itu dia kata, ada satu orang musyrik, dia orang kafir, syirik. Dia datang sekali dengan kita dari Al-Madinah. Tapi kita sayang dia dan kita nampaknya baik. Dia pemimpin. Di kabilahnya dia pemimpin. Orang yang besar, yang disegani. Tapi kita nampaknya baik. Kita mereka dah boleh baca, kalau kita cerita kepadanya tentang Islam dan tentang rancangan kita, dia takkan tolak lah. Dia akan terima dan dia akan masuk Islam. Jadi mereka datang kepadanya dengan belahan-belahan. Mereka cakap, wahai Aba Jabir, namanya Aba Jabir Abdullah bin Amr. Kamu adalah ketua daripada ketua-ketua kami. Orang yang hebat, yang disegani daripada golongan kami. Dia kata, ya, apa cerita? Cerita terus. Mereka kata, kita tidak sukalah kalau kamu dibakar di dalam api neraka. Dia terkejut. Kenapa pula? Apa api neraka tu? Mereka waktu tu cerita kepadanya tentang Islam. Kita sebenarnya dah masuk Islam, dah ikut Muhammad bin Abdullah ini. Dia Nabi, betul, percaya. Dia pun turun wahyu kepadanya. Mereka baca Quran kepada dia. Jadi Abu Jabir itu rasa dahsyat. Memang Al-Quran ini macam bukan kalam manusia. Terus di waktu tu dia masuk Islam. Memang persangkaan mereka sahih dan betul. Terus dia masuk Islam dan mereka bawa dia sekali. Yang ini sebenarnya dia bukan orang Islam dari Madinah. Dia masuk Islam di malam tu pula. Dan mereka kata, ontollah kamu masuk Islam sekarang dan malam ni juga kita ada majlis khas berjanjian dengan Rasulullah. Dia gembira, syukur kepada Allah. Selepas mereka sampai dan jumlah mereka 73 lelaki, 2 perempuan. Yang lelaki 23 kita takkan sekarang baca nama mereka, banyak. Tapi kita akan bagi tahu siapakah yang 2 perempuan tu. 2 perempuan sahaja. Beruntung sangat. Daripada golongan Al-Ansar juga dia hadir waktu bai'ah dan Rasulullah buat bai'ah juga kepada mereka. Yang pertama namanya Nusaybah daripada Bani Najjar. Nusaybah ini dia dengan suaminya, anak dia, semua orang Islam. Mereka yang sangat baik dan soleh. Antara anak dia Nusaybah ni, satu anak yang namanya Habib. Kita akan ceritanya nanti juga bagaimana dia disiksa oleh Musailimah Al-Kadzab. Dia dapat banyak ujian dan Sayyidatina Nusaybah radhiyallahu anha imannya tinggi dan dia serah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang pertama dari Al-Ansar yang hadir bai'ah Aqabah yang ketiga iaitu Nusaybah min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Yang kedua Ummu Mani'. Ummu Mani' ini yang kedua. 2 perempuan dan 73 lelaki. Wahakadha. Al-Abbas baca Rasulullah. Dia yang duduk sebelah Rasulullah SAW. Tapi Al-Abbas waktu tu baca Rasulullah sendiri belum lagi masuk Islam.
dia sendiri masih mengikuti agama orang Makkah, iaitu syirik. Sebelum Al-Ansar mula bercakap kepada Nabi SAW, Al-Abbas bangun terlebih dahulu. Dia yang bagi ucapan terlebih dahulu. Sebab Al-Abbas ini walaupun dia belum lagi beriman kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap anak saudaranya. Jadi dia akan pastikan yang Al-Ansar ini bukan tipu, juga bukan yang lemah yang tak akan melindungikan Muhammad, anak saudaranya. Jadi dia hadir berjanjian itu bersama Rasulullah, dan Rasulullah juga izinkan dia hadir walaupun dia bukan Islam, kerana dia yang akan pastikan dan kuatkan janjian itu semua kepada Al-Ansar. Dia bangun. Dia kata, wahai Al-Khazraj, wahai golongan Al-Khazraj, yakni dan Al-Aus sekali dari Madinah, iaitu golongan Al-Ansar. Sesungguhnya kamu sudah tahu siapakah Muhammad ini dari golongan kami. Yakni Muhammad ini orang yang hebat di Makkah, dari keluarga yang mulia. Dan kami kaumnya, kita boleh dan mampu melindungikannya. Fahuwa fi izzin min qaumih. Maka Muhammad ini dia di dalam perlindungan daripada kaumnya. Dan dia duduk di negeri dia, dipelihara oleh keluarganya sendiri. Tetapi Muhammad ini dia macam lebih suka kepada kamu, dan dia suka Al-Madinah, negeri kamu, dan dia berminat dan suka nak ikut kamu, dan dia pilih kamulah lebih dari kita. Kita kaumnya tapi dia pilih kamu, nak kamu yang lindungikan dia, dan dia nak ikut negara kamu, dia nak keluar dari sini. Jadi Al-Abbas dia kata kepada mereka, Muhammad pilih kamu bukan kerana tak ada siapa-siapa boleh lindungikan. Jadi Al-Abbas dia kena cakap kuat lah, yakni kepada mereka, banggakan Rasulullah SAW. Kalau kamu, wahai Al-Ansar, selepas ambil Muhammad sekali dengan kamu, akan lepaskan dia macam tu? Atau kalau orang nak bunuh dia, kamu biar macam ni, tak ambilkan hak dia, tak lindungikan dia? Maka saya suruh kamu dari sekarang, jangan janji dan lepaskan Muhammad di sini. Biar. Jangan ambilkan dia kepada Madinah. Kerana kita kaumnya akan jaga dia. Di waktu itu Al-Bara' bin Ma'rur yang tua itu, yang pemimpin, dia cakap, Wallahi law kana fi anfusina ghair ma nantiq bihi laqulnah. Dia kata, wahai Al-Abbas, pakcik Muhammad, demi Allah, kalau ada sesuatu yang dalam hati kita selain daripada yang ada di lidah kita, kita sudah lama dah cakap. Tapi tak, apa yang kita janji dengan lidah itu ada dalam hati kita. Kita memang niat kita akan menunaikan janjian kita kepada Rasulullah. Dan kita sanggup mengorbankan nyawa kita, anak kita dan harta kita untuk melindungikan Rasulullah. Rasulullah gembira dengan jawapan Al-Bara' bin Ma'rur itu. Lepas Al-Abbas habis ucapannya, Al-Ansar mereka kata, okey wahai Al-Abbas, kita sudah selesai dengar ucapan kamu. Sekarang kita nak Rasulullah cakap juga. Kita nak dengar dari Rasulullah. Mereka kata, wahai Rasulullah, letakkanlah apa-apa syarat untuk terima kita yang lindungikan kamu. Terimakanlah kita lindungikan kamu. Bawa kamu kepada ke Al-Madinah, kepada kampung kita. Letak apa-apa syarat untuk Tuhanmu, untuk Allah. Letak apa-apa syarat untuk dirimu. Kita setuju. Jadi Rasulullah SAW dia kata, syarat aku untuk Tuhanku, kamu semua kena beribadah kepada Allah. Jangan syirik. Jangan ibadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat saya untuk Allah. Dan syarat saya untuk diri saya sendiri, iaitu saya suruh kamu dan minta kamu janji sekarang, pelihara saya. Lindungikan saya seperti mana kamu melindungikan anak dan keluarga kamu sendiri. Di waktu itu, Abdullah bin Rawahah, ketika Rasulullah letakkan syarat itu, Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi SAW, dia kata, وَمَا لَنَا إِنْ فَعَلْنَا.
فَإِذَا فَعَلْنَا فَمَا لَنَا. Maka, wahai Rasulullah, kalau kita buat, yakni kita pelihara kamu, kita ibadah kepada Allah, kita menunaikan janjian itu, kita buat semua. Apa balasan untuk kita? Kita dapat apa? Apa yang kita dapat? Yani apa hasil, apa faedah? Rasulullah SAW jawab kepadanya, dia kata, bagi kamu syurga. Kalau kamu lindungikan saya, subhanallah, lindungikan saya sahaja, jaga saya, jangan bagi orang bunuh saya janji Allah akan bagi syurga kepada kamu. Itu balasan Allah kepada kamu. Di waktu itu, Abdullah bin Rawaha dengan Al-Ansar semua, mereka kata, Rabihal bay', Rabihal bay'. Yakni kita beruntung di dalam kita beruntung. Rabihal bay', yakni perniagaan yang beruntung. Macam yakni kita lindungikan Rasulullah, kita dapat syurga. Ini macam jual beli yang beruntung sangat. La naqil wala nastaqil. Kita tidak akan putuskan janjian itu, takkan berhentikan janjian itu, juga kita takkan minta Rasulullah putuskan atau berhentikan janjian itu. Yakni kita akan pegang teguh kepada janjian kita kepadamu ya Rasulullah. Mereka gembira sebab Rasulullah dah bagi tahu mereka akan masuk syurga. Lepas tu Rasulullah SAW baca beberapa ayat tentang Al-Quran, dari Al-Quran, dan menceritakan kepada mereka tentang Islam. Ada riwayat Rasulullah SAW kata kepada mereka, janjikan saya juga kamu akan taat dan ikut saya di dalam keadaan bertenaga atau di dalam keadaan yang malas. Juga kamu akan berinfak dalam keadaan susah atau senang. Juga janji saya akan sentiasa memerintah orang buat ma'ruf dan mencegahkan orang buat munkar. Dan kamu akan sentiasa ucap-ucapan yang kerana Allah SWT tidak menakut siapa-siapa selain Allah SWT. Dan kamu menangkan saya dan peliharakan saya seperti mana kamu peliharakan anak-anak kamu semua. Di waktu itu Al-Bara' bin Ma'rur juga, yang tua itu, dia kata, Na'am walladhi ba'athaka bilhaq. Kita setuju demi Allah yang membangkitkan kamu dengan kebenaran, wahai Rasulullah. Kita akan pelihara kamu seperti mana kita pelihara anak dan keluarga kita sendiri. Fanahnu wallahi ahlul harb. Ketahuilah wahai Rasulullah, kita wallah, demi Allah, kita orang yang kuat berang dan yang selalu menang. Dan kita orang yang ada senjata. Kita sudah mewarisikan perkara itu daripada nenek moyang kita. Kita memang orang yang kuat, orang yang boleh perang. Jadi, jangan risau apa-apa kalau kamu ada di Madinah kita. Di waktu Al-Bara', dia jawab kepada Rasulullah macam ni, tenangkan hati Rasulullah. Bangunnya satu lelaki, juga dia pemimpin. Namanya Al-Haytham bin At-Tihan. Al-Haytham bin At-Tihan. Dia kata, kita akan mengorbankan harta kita. Dan kita akan mengorbankan pemimpin-pemimpin kita dan lelaki-lelaki kita untuk melindungikan Muhammad. Di waktu itu Al-Abbas, dia kata, kurangkan suara kamu, jangan ada orang nanti dengar. Dia suruh Al-Haytham ini, mungkin suaranya tinggi. Al-Haytham ini suaranya tinggi. Dia, Al-Abbas suruh dia, kurangkan suara kamu. Kita sekarang tengah malam. Cuaca atau suasana sekarang sunyi. Orang semua senyap. Jadi boleh orang perasan lah tentang kita. Dia kata, takut ada orang entai ke apa-apa. Abul Haytham dia kata, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal uhudan, yani al-yahud. Dia kata, ya Rasulullah, kita sekarang akan korbankan lelaki kita. Kalau ada perang, kita akan dibunuh. Kita akan korbankan harta kita. Dan kita sekarang akan balik kepada Madinah. Kalau kita janji kamu ini maknanya kita akan putuskan janjian kita dengan Yahudi yang ada di Madinah. Sebab Al-Ansar ini ketika mereka sebelum Islam, mereka lemah. Orang Yahudi lagi kuat dari mereka.
Jadi mereka buat janjian damai sahaja dengan Yahudi sebab mereka nak selamat. Jadi sekarang kalau mereka janji Rasulullah, ini dah mula satu fasa baru dalam hidup mereka. Satu cerita yang baru. Jadi semua kalau janji Rasulullah, mereka akan dengan automatik yakni cancel lah janjian orang Yahudi. Jadi Al-Haytham ini, Abu Al-Haytham, dia kata, ya Rasulullah, kita kalau janji kamu sekarang akan dengan automatik akan memutuskan perjanjian kita dengan Yahudi yang ada di Madinah. Fahal asait, maka adakah ya Rasulullah, jika kita menangkan kamu, pelihara kamu, dan kita lindungikan kamu daripada orang kafir, selepas itu kamu jadi kuat dan kamu menang dan semakin hebat di dunia ini, adakah di waktu itu kamu akan tinggalkan kita di Madinah sendiri dan kamu pergi pulang kepada kampung kamu? Yang ini dia kata, adakah kamu akan ambil janjian ini untuk maslahah sahaja? Yakni akan duduk dengan kita, yakni pindah teruslah jadi mustautin di Madinah, atau niat Rasulullah ni nak datang kepada Madinah untuk sahaja siapkan hiduplah dan nak jadi zahir, nak jadi kuat, lepas kalahkan ahli Makkah, waktu tu kamu akan tinggalkan Madinah dan balik tinggal di Makkah. Jadi Abu Al-Haytham bertanyaannya juga macam rasa campuru kalau Rasulullah, atau sedih. Dia rasa dari mula kita kena pastikan Rasulullah jadi mustautin lah di Madinah kita. Hatta kalau Makkah nanti jadi orang Islam, negara Islam, kalau dibuka negara Makkah, kalau orang kafir semua kalah, Rasulullah jadi yang paling kuat di negara Arab semua, kita juga kena pastikan dari sekarang dengan Rasulullah yang dia akan hidup di negara kita sampai mati. Jadi mereka beruntung dan mereka bijak, pandai meminta kepada Rasulullah SAW. Mereka tak minta dunia dari Rasulullah. Mereka minta apa? Mereka minta diri Rasulullah ada di negara mereka. Mahabbah, ini cinta. Ini namanya cinta mereka kepada Rasulullah. Ketika Abu Al-Haytham sebut perkara itu, dia kata, adakah wahai Muhammad, lepas kamu jadi zahir, jadi hebat, besar, kuat, waktu tu kamu akan tinggalkan kita lah. Macam berajuk lah mereka dengan Rasulullah. Nanti akan pergi kepada negara kamu. Rasulullah SAW waktu tu senyum. Rasulullah senyum waktu itu, dan Rasulullah SAW dia kata, bal ad-dam ad-dam wal hadm al-hadm. Yani dia kata, tak, darah aku, darah kamu. Apa yang bahayakan kamu, bahayakan saya. Kamu berang siapa-siapa, saya akan berang bersama kamu. Saya akan berang orang yang berang kamu, dan saya akan damai dengan orang yang damai dengan kamu. Rihlah aku bersama rihlah kamu. Aku daripada kamu, kamu daripada aku. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung sangat Al-Ansar kerana mereka dapatkan ucapan itu daripada Rasulullah SAW. Hatta Rasulullah bersabda selepas itu, dia kata, demi Allah, kalau manusia semua mengikuti satu lorong dan Al-Ansar mengikuti satu lorong yang lain, maka aku akan mengikuti lorong Al-Ansar. Dan Nabi SAW bersabda juga, kalau bukan kerana aku berhijrah daripada Madinah, maka aku rasa bangga jika saya menjadi orang Al-Ansar. Yani Rasulullah mahu menjadi daripada golongan Al-Ansar. Di satu hari Al-Ansar merajuk dengan Nabi SAW kerana Rasulullah membahagikan harta kepada orang lain dan Al-Ansar tidak dapat banyak. Maka Nabi SAW dia kata, jangan sedih kerana saya bagi unta, kambing, harta kepada orang-orang ini semua. Saya dekatkan mereka kepada Islam sahaja dengan perbuatan ini. Dan saya tak bagi banyak dunia ni kepada kamu, wahai Al-Ansar, sebab saya yakin dengan cinta kamu kepada saya. Saya yakin dengan iman dan kepercayaan kamu kepada saya. Wahai Al-Ansar, adakah kamu bersetuju, rida, jika manusia-manusia yang lain bulan kepada rumah mereka, membawa unta dan kambing, tetapi kamu, wahai Al-Ansar, bulan kepada rumah kamu, membawa Rasulullah SAW. Di waktu itu Al-Ansar semua menangis. Sehingga janggut mereka semua basah dengan air mata mereka. Dan mereka kata, radina, radina, radina. Kami setuju, kami setuju, kami rida.
Kerana mereka bulan kepada rumah mereka bawa Rasulullah. Yang lain bawa apa? Bawa kambing, bawa emas, bawa dunia, semua itu. Tidak ada apa-apa nilai itu. Akan habis. Mereka ni bawa Rasulullah. Sayyidu ahli dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Waktu itu Al-Abbas radhiyallahu anhu baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun, dia berkata, "Alaikum bima dzakartum dhimmatullah ma'a dhimmatikum." Dia kata, hendaklah wahai Al-Ansar, kamu menjagalah janjian ini. Ini adalah perjanjian yang disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perjanjian ini di bulan haram, iaitu di Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Sebab mereka waktu musim haji. Juga di negara yang haram, yakni Makkatul Mukarramah. Kamu semua ini wajiblah bersungguh-sungguh memenangkan Muhammad dan mengkuatkan dia, menyokong kepada dia. Maka mereka semua berkata dengan suara yang sama, "Naam, ya wahai Al-Abbas." Maka Al-Abbas waktu itu dia kata, "Allahumma innaka sami'un syahid." Ya Allah, sesungguhnya engkau telah sedang mendengar dan bersaksi. Yani saksilah atas mereka. Al-Abbas sebenarnya dia bacian lemah lembut hatinya dan dia kesian kepada anak saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut, dia risau sahaja kalau mereka ni macam berkhianat atau tipu. Jadi Al-Abbas sikit-sikit dia macam kuatkan perjanjian tu. Sikit-sikit dia ingatkan mereka. Sikit-sikit takutkan mereka. Kamu semua ni ambillah amanah berat ini. Bawa Rasulullah kepada negara kamu. Dia buat mereka rasa hebatnya perjanjian ini. وَإِنَّ ابْنَ أَخِي قَدْ اسْتَرْعَاهُمْ ذِمَّتَهُ وَاسْتَحْفَظَهُمْ نَفْسَهُ اللهم كُلِّ ابْنَ أَخِي عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Kemudian dia kata, ya Allah, anak saudaraku ni, dia telah menyerahkan dirinya kepada golongan Al-Ansar ini. Dan dia percaya mereka. Jadi ya Allah, jagakanlah anak saudaraku ni. Dan jadi bersaksilah atas mereka ini yang janji kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suruh golongan Al-Ansar, nampak mereka memang jujur, iman mereka jujur, benar, kuat. Rasulullah SAW dia kata kepada mereka, keluarkanlah 12 orang daripada kamu. Yani Rasulullah nak lantikkan sekarang 12 orang sebagai pemimpin kepada 70 orang itu, juga orang Islam yang ada di Madinah, yang tak ikut kali ini. Jadi mereka keluarkan 12 orang. 9 orang daripada golongan Al-Khazraj. 9 orang daripada golongan Al-Khazraj. Dan 3 orang daripada Al-Aus. 3 orang daripada Al-Aus. Nama mereka, kita nak baca nama mereka, mengambil berkat daripada nama-nama mereka. Sembilan orang yang daripada Al-Khazraj, 9 orang yang daripada Al-Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Abi Khaythamah, Al-Munzir bin Amr radhiyallahu anhum, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu, Abu Al-Haytham bin Tayhan radhiyallahu anhu, Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu, wa Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa Rafi' bin Malik radhiyallahu anhu. Ini 12 orang semua. Terus. Yang 3 orang daripada Al-Aus, Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Khaythamah, Rufa'ah bin Abdul Mundir. Yang lain, yang 9 orang itu daripada Al-Khazraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas mereka, yakni mereka sendiri pilih dari mereka. Mereka sendiri pilih dari mereka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, kamu semua ini jadi wakil saya kepada orang Islam daripada golongan Al-Ansar, dan saya wakil untuk kaum saya iaitu Al-Muhajirin yang daripada Makkah. Waktu itu As'ad bin Zurarah, ini antara 12 antara pemimpin yang daripada Al-Khazraj. As'ad bin Zurarah, dia nak pastikan perjanjian itu, dia nak macam kuatkan perjanjian itu, dia nak ingatkan kaum dia, kamu kena perhatikan perjanjian ni besar, kita nak sekarang janji Rasulullah, janji Allah terus. Dia pegang tangan Nabi SAW, dia tarik tangan Rasulullah SAW dari tangan mereka, dia kata, tenang, berhenti, wahai ahli Yathrib, wahai orang Madinah. Kita susah-susah datang daripada Madinah. Beberapa hari, 2 minggu kita jalan atas unta sampai sini. Dan kita tidak sanggup mempenatkan diri kita dan menyusahkan diri kita datang dari Madinah sampai Makkah, kecuali selepas kita yakin bahawasanya lelaki ini adalah Rasulullah. Dan kalau kita sekarang berjaya keluarkan dia dari Makkah sehingga Madinah, itu maknanya kita akan lawan kepada orang Arab semua. Sebab orang Arab semua lawan kepada Rasulullah. Dan kita akan korbankan nyawa orang-orang yang baik dari kita, orang yang hebat. La ilaha illallah. Maka ambilkanlah. Kamu kena sabar atas ujian ini dan pengorbanan ini, dan kamu ambilkanlah Rasulullah ini kepada kamu dan akan dapatkan insya-Allah pahala daripada Allah. Akan tetapi kalau kamu semua takut, tak berani, rasa diri kamu tak layak untuk menunaikan janjian itu yang kamu janjikan, maka dari sekaranglah tinggalkan Rasulullah, jangan bawa dia keluar daripada Makkah. Di waktu itu mereka semua menjerit kepada As'ad bin Zurarah. Maka kata, lepaskan tangan kamu daripada tangan Rasulullah. Yakni, jangan cakap yang macam ni. Kita dah janji pun, kita dah selesai, kita dah mahu selesai semua, kamu sekarang sibuk nak cakap yang macam ni. Sebenarnya As'ad dia sahaja nak tambahkan, yakni nak tambahkan yakin dalam hati Rasulullah, dalam hati Al-Abbas juga, dalam hati mereka juga yang mereka jujurlah. Dan dia nak mereka rasa yang perkara ni sangat-sangat mulia, bukan main. Jadi mereka kata, "Fawallahi la nadhar." Demi Allah kita takkan tinggalkan janjian ini. Kita tetap juga akan meneruskan dan menjalankan janjian ini. Kita takkan tinggalkan janjian ini, juga kita takkan minta Rasulullah tinggalkan janjian ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mereka selesai janjiannya semua, mereka semua sama-sama tanya Rasulullah. Mereka kata, "Ya Rasulullah, ma lana bidzalika in nahnu qadaina." Apakah ganjaran kepada kita kalau kita buat dan kita menunaikan janjian itu? Jadi Rasulullah SAW dia kata, Al-Jannah. Ridha daripada Allah dan syurga. Al-Jannah. Mereka terus kata, Radina. Kami rida. Okey, itu kita rida. Mereka tidak minta langsung duit atau harta atau dunia dari Rasulullah. Di waktu itu mereka semua buka tangan mereka dan bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama mula bai'ah dengan Rasulullah, dia letak tangannya kepada Rasulullah, iaitu Al-Bara' bin Ma'rur. Ada pendapat lain kata As'ad bin Zurarah, ada pendapat lain yang kata Abul Haytham bin. Walhasil tiga orang orang yang pertama bai'ah kepada Rasulullah SAW. Kemudian 70 orang semua mereka bai'ah kepada Rasulullah SAW satu persatu. Cuma yang 2 perempuan itu Rasulullah SAW bai'ah dengan mereka, yakni ambil janjian dari mereka dengan bercakap sahaja, tanpa musafahah, berdapat, tanpa salam dengan tangan, iaitu Nusaibah dan Ummu Mani'.
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salam dengan tangan, sentuh dengan tangan perempuan yang lain. Wa hakadha la ilaha illallah. Selepas selesai mereka lepas selesai bai'ah, yakni 70 orang semua dengan perempuan mereka dah ambil bai'ah dengan Rasulullah SAW. Waktu itu Asyaitan Ar-Rajim atau satu syaitan yang selalu duduk di Al-Aqabah. Syaitan di Al-Aqabah sana timbak gelap, bukit macam tu. Namanya Izb. Namanya Izb. Syaitan itu, dia menjerit dengan suaranya yang tinggi. Dia cakap, Ya ahlal jabajib. Ya ahlal jabajib. Maksudnya, yakni, wahai orang yang duduk di Mina. Sebab orang waktu haji ramai semua tidur di Mina. Syaitan ini menjerit dengan suaranya yang tinggi. Dia kata, wahai orang yang duduk di Mina, cepatlah muzammam dengan orang yang murtad dari agamanya. Mereka sedang berjanji untuk memerangi kamu. Dia panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzammam, syaitan itu, la'anahullah. Kerana orang Quraisy, mereka tak panggil Rasulullah Muhammad. Mereka panggilnya Muzammam. Muhammad yang dipuji. Muzammam yang dihina. Na'udzubillah. Jadi syaitan itu dia nak rosakkan perjanjian itu. Perjanjian itu dah selesai. Alhamdulillah. Semua sempurna dengan lancar. Lepas selesai pula, dia yang nak rosakkan semua itu. Orang Al-Ansar pun terkejut. Siapa yang menjerit ini? Tak nampak dia. Nabi SAW kata kepada mereka, ini Izab Al-Aqabah. Ini Izb Al-Aqabah. Yani ini syaitan yang duduk di Al-Aqabah sini. Yang selalu duduk di Al-Aqabah. Dan kemudian Rasulullah SAW, dia pandang kepada syaitan, kepada arah syaitan. Dia kata, Ay aduwallah. Wahai musuh Allah. Ama wallahi la afraghanna lak. Demi Allah, aku akan berhatikan kepada kau. Tapi saya sekarang sibuk. Biar saya selesai jadi saya akan afraghanna lak. Saya akan bagi kamu masa, saya akan balas kepada kamu, wahai syaitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas syaitan dah buka rahasia itu, dia terus suruh mereka balik cepat kepada tembak kamu. Mereka terkejut waktu tu, takut nanti macam mana orang akan datang, akan nampak kita, akan berasa. Nabi SAW dia kata jangan takut, jangan risau. Panggilan syaitan ini dia tidak akan menarik perhatian orang yang sepatutnya kita takut darinya. Yani tak payah risau. Dia akan menjadi tapi takkan rosakkan perjanjian kita ini. Ada riwayat lain dikata Jibril alaihi salam hadir di waktu bai'atul aqabah al-thalithah. Jibril alaihi salam hadir waktu janjian Aqabah yang ketiga ini, iaitu yang Harithah ibn Nu'man, dia daripada Al-Ansar juga. Dia cakap dengan Rasulullah SAW, Ya Nabi Allah, lepas selesai janjian, dia kata, Ya Rasulullah, tadi saya nampak ada seorang lelaki yang tinggi, pakai putih, sebelah kamu. Saya pun tak rasa tenang, rasa macam dia orang lain, macam bukan manusia. Apa dia ya Rasulullah? Rasulullah SAW dia kata, engkau melihat ke? Yani Rasulullah dia tahu, tapi dia tak sangka yang Al-Harithah itu melihat. Dia kata, kamu melihat? Dia kata, ya Rasul, saya melihat dia. Rasulullah SAW dia kata, itu Jibril. Jibril tadi datang hadir bersama kita majlis atau perjanjian Al-Aqabah. Selepas tu mereka balik kepada tembak mereka tinggal masing-masing di Mina. Di esok pagi, di hari yang kedua pagi, tersebar pula berita tu. Iaitu apa? Semalam kita dengar suara yang berbicara yang Al-Ansar ini, orang Madinah, sedang berjanji dengan Muhammad untuk berang kepada ahli Makkah.
Jadi mereka pergi kepada khaimah-khaimah Al-Ansar. Mereka berkumpul semua sama. Orang Islam dan musyrikin. Orang Islam sembunyikan diri mereka. Jadi mereka datang. Ahli Makkah, Abu Jahal dan orang-orang yang lain. Utbah bin Abi Rabi'ah. Yang besar-besar pemimpin Makkah, Quraisy. Datang kepada tempat tinggal Al-Ansar. Benarkah berita yang kita dengar semalam? Mereka cakap, kamu dengar apa? Tapi subhanallah, daripada takdir baik, nasib baik dan takdir yang baik dari Allah, Abu Jahal pergi tanya Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ni, dia memang orang kafir, musyrik. Dari Madinah. Dan dia tak tahu pun tinta rancangan itu apa-apa. Dia kata, benarkah semalam janji Muhammad duduk dengan dia, bertemu dengan dia untuk nak lawan kita, berang kita? Ketahuilah, kita paling benci ada masalah antara kita dengan kamu, wahai ahli Madinah. Sebab apa? Sebab orang Makkah kalau hantar perniagaan mereka, mesti lalu dari Madinah. Jadi mereka tak nak ada apa-apa masalah atau berselisih dengan ahli Madinah. Jadi ahli Makkah mereka cakap, kalau boleh kita tak nak gaduh, tak nak berang dengan kamu, tak nak ada masalah. Jadi kamu jangan buat hal, pergi janji dengan Muhammad nak lawan kita dan berang kita. Ubay bin Salul dia kata, mana ada? Tak ada. Tak ada langsung kita menjanji Muhammad ini. Hatta kalau dia ada di Madinah, di sana pun, saya takkan buat. Dan kaum saya ini takkan buat apa-apa dari belakang saya. Baiklah wahai Abu Jahal. Tak ada apa-apa. Tenang. Jangan, kita bukan bodoh. Takkan ikut Muhammad. Orang Islam setiap satu tengok kepada kawan dia dan senyum. Dan mereka cakap, benarlah jawapan Ubay bin Salul. Memang benar, dia tak tipu. Sebab dia tak tahu asalan. Sebenarnya dia tak tahu perjanjian itu terjadi sebenarnya semalam, tapi dia tak perasan. Selepas habisnya musim haji dan golongan Al-Ansar dah siap-siap nak balik kepada Madinah, lepas mereka dah bergerak dan sudah keluar daripada Makkah, barulah keluar dari Makkah, ahli Makkah, Abu Jahal dan yang lain-lain sudah memastikan tintan berita tu. Sebelum ni mereka syak. Sebelum tu mereka macam ragu-ragu. Pastikan macam tak pasti. Tapi selepas mereka dah bermusafir, Al-Ansar, barulah mereka dapat cerita yang sebenar dan dapat confirmkan perkara tu. Mereka cakap, oh perkara tu jadi tapi mereka tipu. Jadi mereka kajar Al-Ansar kalau dapat tahan mereka nak bunuh lah sebelum mereka pulang kepada Madinah, tapi tak sempat. Mereka semua dah lari balik kepada Al-Madinah. Kecuali dua orang. Dua orang keluar dari Makkah lambat. Jadi mereka sempat menahankan mereka. Satu namanya Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua Al-Munzir bin Amr. Sa'ad bin Ubadah ni disiksa. Mereka ikat tangan dia dekat lihi, kemudian tarik rambut dia, rambut yang banyak. Mereka tarik dia dengan rambut sehingga Makkah. Bukul, tumpuk, hinakan dia. Mereka cakap, oh kau murtad, kau antara orang yang janji Muhammad nak lawan kita. Kita takkan bagi kamu balik selamat kepada Madinah. Jadi dia kata, saya sudah dibukul sehingga dah tak ada tenaga. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dia kata, nanti di tengah jalan ketika mereka masukkan saya kepada Makkah, saya nampak 3 orang datang kepada kita di tengah jalan. Yang di tengah tu mukanya handsome, cantik, indah, pakaiannya best. Maka saya cakap, ya Allah, dia terus sangka baik. Sa'ad bin Ubadah dia terus sangka baik. Dia kata, kalau ada orang baik boleh bantu saya, mestilah orang ini. Mesti orang ini. Mukanya sangat baik, pakaiannya best, handsome. Jadi saya rasa dia yang baik. Sa'ad bin Ubadah ni, selepas datang lelaki tu yang handsome, yang dia sangka baik akan bantu dia, dia tumpuk muka dia. Lelaki tu yang handsome, yang cantik macam tu, dia tumpuk Sa'ad bin Ubadah banyak kali kepada muka dia. Dia bukul sampai datang tangan. Dia kata, astaghfirullahaladzim, baru saya sangka baik dia yang akan bantu. Maka aku tak boleh sangka baik lagi kepada siapa-siapa ahli Makkah. Memanglah mereka semua jahat. Hatta yang muka baik pun jahat. Yang muka baik, yang handsome, yang kemas-kemas pun semua mereka jahat. Lepas tu ada satu orang lah ajar dia. Dia cakap, kamu ni panggillah nama siapa-siapa orang yang kawan kamu, dia boleh lindungikan kamu. Ini antara adat budaya orang Arab dahulu. Kalau kamu ada kawan baik, kamu panggil nama dia, kamu cakap, lindungikanlah saya. Kalau dia kata, orang ini aku lindungikan dia. Jadi orang yang bukul kamu,
semua orang yang pukul orang tu semua akan lepaskan dan takkan sentuh dia lagi sebagai hormat kepada orang yang lindungikan dia tu. Jadi Sa'ad bin Ubadah dia ingat, dia kata dulu ada dua orang kawan saya namanya Jubair bin Mut'im dan Al-Harith bin Harb bin Umayyah. Kemudian dia panggil nama mereka dua-dua. Ada satu orang pergi kepada Masjidil Haram, mereka duduk di sana. Dua orang tu dia kata, ada satu orang daripada Al-Ansar dibukul, dia panggil nama kamu dua-dua, minta kamu tolong lindungikan dia. Jadi dua orang mereka kata, kita kenal Sa'ad bin Ubadah ni. Ini bantu kita kalau datang di Madinah. Dia jaga kita, jaga bisnes kita. Jadi marilah kita balas jasa baiknya. Jadi mereka pergi kepada dia, balas jasa baik dia. Mereka kata, jangan sentuh Sa'ad bin Ubadah lagi, kita lindungikan dia. Lepas tu, mereka lepaskan dia dan dia pulang kepada Al-Madinah dengan selamat. Selepas hijrah yang ketiga, bukan hijrah, janjian Aqabah yang ketiga ini, lepas ahli Al-Ansar pulang kepada Al-Madinah, lepas Al-Ansar pulang kepada Al-Madinah, kali ini mereka zahirkan Al-Islam di Madinah dengan secara terang. Mereka tidak sembunyi lagi, mereka tidak diam lagi, tidak sembunyikan agama mereka. Balik kepada Madinah sahaja, mereka terus salat berjemaah, ucap la ilaha illallah depan ramai orang, dan mereka berdakwah dengan secara terang-terangan di depan al-Yahud, depan Yahudi dan depan masyarakat orang Madinah di sana. Kerana apa? Kerana mereka dah jadi ramai dan banyak. InsyaAllah esok akan sambung bagaimana keadaan sahabat Nabi SAW, keadaan Rasulullah, keadaan Al-Ansar, keadaan Muhajirin, dan apa cerita Islam di Madinatul Munawwarah. Juga selepas Al-Ansar berjanji kepada Rasulullah perjanjian yang ketiga dan pulang kepada Madinah, juga siapa yang masuk Islam di waktu itu antara sahabat yang terkenal. Juga kita akan cerita insya-Allah tentang hijrat para sahabat. Sebab lepas janjian yang ketiga ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bagi arahan kepada sahabat semua yang ada di Makkah, dia izinkan mereka dan dia suruh mereka keluar dari Makkah pergi kepada Madinah. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah kepada Madinah sikit-sikit sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Insya-Allah esok kita akan sambung. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.